aquaponik ni, kita nak cerita hari ni adalah berkaitan dengan aquaponik. Okay? Jadi, tunggu sehingga habis kelas untuk mengetahui apa itu aquaponik. Okay? Pengenalan dulu. Aquaponik ni, kalau kita tengok pada sejarah dia, dia berasal daripada kita kata apa? Peradaban Aztec. Okay? Dia peradaban Aztec yang mana dia salah satu suku kaum yang terdapat di Mexico. Sebenarnya lama dah ni. Kan? Dia bukan pertanian yang baru-baru jumpa, baru dicipta ke apa. Dia dah lama dah. Okay? Satu kaum di Aztec dia memang dah guna, dah buat dah benda ni. Okay? Yang mana dalam aquaponik, dalam aquaponik dia kata sistem pertanian ada dikenali dengan sistem pertanian Cinampa. Okay? Sistem pertanian Cinampa yang mana dia gabungkan dua benda. Satu aquaculture, satu lagi adalah tanaman. Itu special itu. Dan juga selain daripada dia boleh dikomersialkan, dia boleh dijadikan sebagai satu hobi yang boleh mendatangkan pendapatan. Kita ternak ikan, dalam masa yang sama kita boleh tanam pokok, sayuran-sayuran, okay? Dan kita boleh menjana pendapatan. Ini salah satu elemen yang penting dalam reka bentuk, subjek reka bentuk teknologi, iaitu berkaitan dengan perniagaan dan pemasaran. Itu kita dah hubung kaitkan dah. Okay? Jadi anda bersama saya, Cikgu Hadi bin Ismail. Okay? Dalam kelas RBT tingkatan 2, kita akan bincangkan maksud bagi reka bentuk sistem aquaponik dan juga penerangan yang berkaitan dengan reka bentuk aquaponik. Jom masuk kelas. Let's go. Okey, kita tengok. Ini adalah tajuk yang kelima dalam RBT tingkatan 2. Boleh rujuk dalam buku teks pada muka surat 116 hingga 142. Dia selepas daripada tajuk elektronik. Alright, kita teruskan. Apa yang akan dipelajari? Pelajar perlu pelajari mengikut standard pembelajaran yang boleh lihat di sebelah sini. Kita ada 2.5.1 sehinggalah 2.5.8. Okey, jadi yang hari ni punya kita akan lihat hanya 2.5.1, menyatakan maksud dan juga menerangkan apa reka bentuk aquaponik. Let's go, kita tengok. Okey, ini adalah yang akan dinilai. Apa yang akan dinilai ataupun standard penguasaan, tahap penguasaan TP1 hingga TP6 dalam PBD kamu. Okey, daripada 1 menyatakan maksud reka bentuk sehinggalah TP6 menghasilkan laporan yang lengkap model reka bentuk aquaponik. Bermaksud, ini special, bermaksud kamu perlu buat satu projek. Tugasan kamu lah menghasilkan satu model dan kamu perlu buat laporan. Okey, step-step dia kita akan bincangkan mengikut kelas-kelas kita nanti lah. Okey. Kita tengok 2.5.1 menyatakan maksud dan juga menerangkan reka bentuk aquaponik. Ini adalah TP1 lah. Okey. Bagi kamu untuk kamu fahamkan apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk aquaponik. Okey. Apa itu aquaponik? Nampak kat situ kan, dia ada gabungan dua benda. Aquaculture dan juga tanaman. Ternakan ikan, okey. Kita bela ikan kat sini. Tak kisahlah ikan kecil ke ikan besar ke. Okay? Ikan yang bersesuaian lah. Ikan keli, ikan patin, ikan tilapia. Kan? Dan dalam masa yang sama, kita gabungkan dengan penanaman tanaman. Lebih kepada tanaman sayuran lah. Lebih kepada tanaman sayuran. Okay? Jom kita tengok apa lebih tepat untuk maksud aquaponik. Aquaponik merupakan teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture, aktiviti ternakan ikan, dengan aktiviti hidroponik. Kalau pelajar nak tahu apa yang dimaksudkan dengan sistem hidroponik, boleh rujuk semula dalam koleksi video saya berkaitan dengan pengenalan sistem hidroponik. Okay? Yang mana dia kata dalam satu pusingan air, water circulation. Okay? Dia ada pusingan air dia. Kita akan terangkan selepas ni dengan lebih detail. Okay? Alright.
3 unsur penting dalam aquaponik. Pelajar perlu ingat ni. Kalau tak ada salah satu, dia tak disebut aquaponik. Okay. Unsur penting yang pertama adalah ikan. Ikan. Tak kisahlah ikan kecil ke besar ke. Janji ikan yang sesuai. Fungsi ikan ni, dia akan mengeluarkan sisa makanan. Okay. Dia keluarkan sisa makanan. Yang mana dalam sisa makanan ni, lebih tepatnya adalah najis ikan tu lah. Najis ikan tu dia keluarkan sisa makanan yang mana dalam tu dia ada mengandungi amonia dan juga kotoran. Amonia ni yang penting ni. Okay. Dan kotoran bagi dia nak supply ataupun dia nak bagi sumber kepada sumber nutrien kepada tanaman. Okay. Dalam najis ataupun dalam sisa makanan tu dia ada bakteria. Bakteria ni dia akan menapis dan mengubah amonia menjadi nitrat dan zat yang berfungsi sebagai baja. Daripada sini dia akan disalurkan ataupun dialirkan ke akar pokok. Okay? Jadi tanaman ni dia kata menyalurkan oksigen dan air yang bebas amonia yang diperlukan oleh ikan. Bila dah bakteria ni dia dah dapat daripada sisa makanan ikan tadi kan. Okay, bakteria dia dah ubah amonia menjadi nitrat semua tu. Dia akan bagi kepada tanaman. Okay. Dan tanaman ni dia akan bagi semula ataupun dia tukar. Dia macam pertukaran tu. Dia salurkan oksigen dan juga air yang dah bebas daripada amonia. Dia akan patah balik pergi ke kolam ikan. Itu yang dipanggil sebagai water circulation tu. Okay. Alright. Aliran sistem aquaponik. Kalau kamu nampak anak panah kat sini kan. Okay. Nampak anak panah dia. Macam mana pengaliran air ini. Ini yang berlaku sebenarnya. Okay. Air daripada ikan ni. Okay. Najis sisa makanan ikan ni. Dia akan naik. Dipam. Naik ke bahagian tanaman. Okay. Disalurkan ke akar-akar tanaman. Kemudian air yang dah bebas daripada amonia dan mengandungi oksigen tu diturunkan semula ke kolam. Okey. Alright, jom kita tengok apa tujuan aquaponik. Okey. Tujuan aquaponik antaranya adalah untuk mengekalkan kualiti air. Dia umpama macam kita filter ataupun kita tapis air yang berada di dalam kolam. Tapi tapisan tu dia bukan saja tapis. Dia bagi kepada tanaman. Maksudnya 2 in 1. Ini yang specialnya aquaponik ni. Okey. Yang kedua, dia mengurangkan kadar amonia di dalam air. Maksudnya, kalau kita tak menggunakan sistem aquaponik, dia hanya sekadar menapis filter untuk buang kotoran-kotorannya. Tapi kadar amonia tu masih ada. Tapi bila dengan kita gabungkan dengan tanaman, pengurangan kadar amonia tu memang sangat-sangat tinggi lah. Yang seterusnya, menjimatkan ruang. Maksudnya kita tak perlu tanam kat sini bela ikan, kat sana tanam pokok. Tak. Kita boleh gabungkan sekali untuk ternakan ikan dan juga penanaman tanaman. Okey, dan yang terakhir, menghasilkan 2 jenis makanan manusia secara serentak. Ini yang special ni. Ini yang lebih kepada perniagaan. Okey. Sistem kitaran aquaponik. Kita tengok. Sistem kitaran aquaponik ialah sistem pengaliran air dari kolam ikan ke media penanaman dan air itu akan dikitar semula ke dalam kolam. Ini yang berlaku. Okey. Pengaliran air tu. Air dari kolam ikan yang kaya dengan bahan organik akan diserap oleh tanaman. Dekat mana diserap? Di bahagian akar dia lah. Okey, dan air yang mengalami proses kitaran aquaponik yang lengkap itu menjadi jernih. Dia turun semula ke dalam kolam. Alright. Proses kitaran aquaponik. Kita tengok satu persatu. Okey. Bermula daripada kolam lah. Ikan menghasilkan amonia daripada makanan yang dimakan. Jadi kadar amonia yang tinggi akan menjadi racun kepada ikan. Dia nak kurangkan kadar amonia. Jadi pam air dia akan menarik air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Bakteria dia akan memecahkan amonia tu untuk menjadi nitrit dan juga nitrat. Kemudian air itu dialirkan ataupun dimasukkan ke bekas tanaman.
Tanaman menggunakan nitrat sebagai nutrien, air yang mengalir akan disaring. Ini bahagian sini. Okey. Kemudian, air yang disaring menjadi bersih semula untuk kegunaan ikan. Jadi dalam proses ni dia kata hanya sedikit air yang terbuang. Air dia akan turun semula ke dalam kolam, tapi dengan kualiti air yang lebih baik berbanding air yang mula-mula dipam naik ke bekas tanaman. Okey. Kita tengok. Terus seterusnya, aquaponik boleh dilaksanakan secara takungan dan juga kitaran. Dia ada dua, kita panggil apa dua jenis lah. Dua jenis, sama ada sistem takungan ataupun sistem kitaran. Ini adalah takungan. Kalau boleh nampak kat sini, dia bertakung di dalam air kan. Okey. Dan yang kedua adalah sistem kitaran. Ini maksudnya yang kita bincang tadi. Dia ada water circulation. Okey, kita tengok aquaponik secara takungan. Aquaponik secara takungan hanya menggunakan kolam, tangki bekas yang sama untuk ikan dan juga tanaman. Okey. Ikan dipelihara di dalam bekas dan tanaman berada di atas permukaan air dengan akar yang terendam. Manakala bagi aquaponik secara kitaran pula, dia kata menggunakan dua bekas tangki, iaitu tangki ikan dan bekas tanaman secara berasingan. Kelebihan dari segi penyediaan oksigen untuk akar. Dia ada kelebihan ni. Dan dia mengurangi risiko busuk akar. Sebab akar dia tak terendam. Sentiasa terendam di dalam air. Dia ada water circulation kan. Jadi pengaliran air tu dapat dibersihkan dengan baik lah. Dia tak berlaku busuk akar tu. Okey. Ini antara model aquaponik. Pelajar perlu ingat ada 3 model yang kita akan belajar, iaitu yang pertama adalah sistem rakit. Ini sistem rakit. Sistem rakit dia lebih kepada rendam. Terendam di dalam bekas ternakan ikan. Okey. Yang kedua, sistem EBB and flow ataupun dikenali dengan pasang surut, yang mana dia ada satu kita panggil apa nama ni saya pun tak ingat. Allah Akbar. Tube, macam tube sifon tu lah. Tube sifon tu lah. Okey. Ini dia ada benda ni. Jadi ini yang dipanggil sebagai EBB and flow, pasang surut. Dan yang ketiga adalah sistem NFT, nutrient film technique. Nutrient film technique ataupun NFT ni dia lebih kepada pengaliran air di dalam bekas dan terus turun mengalir keluar ke tangki ataupun bekas ternakan ikan. Okey. Jadi saya rasa sampai sini dulu untuk 2.5.1 berkaitan dengan penerangan dan kenal pasti reka bentuk aquaponik. Jadi pelajar boleh rujuk semula dalam buku teks untuk penerangan lebih lanjut dan tengoklah, baca-bacalah berkaitan dengan setiap model ni. Dia ada penerangan lebih lanjut lah ni. Sistem RAF apa, sistem NFT apa. Okay. Sistem RAF kalau tengok kat sini kan, ada perbezaan ketiga-tiga sistem ni sebenarnya. Okay. Yang ini dia ada tube sifon ni. Yang ini dia tak ada. Yang ini dia terus rendam dalam tu kan. Dia ada macam kita pakai media ni adalah macam gabus, polystyrene dan sebagainya ni. Kita rendam terus di dalam bekas ternakan ikan. Okay. Jadi ketiga-tiga ni memang ada perbezaan. Alright. Jadi untuk 2.5.1 saya tamatkan kelas kat sini. Sebarang komen ataupun sebarang ada persoalan boleh nyatakan di ruangan komen. Terima kasih yang selalu support, yang dah subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe, yang baru sampai channel cikgu, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk subscribe. Okay. Dengan subscribe kamulah cikgu jadi semangat untuk menghasilkan lagi banyak video-video berkaitan RBT tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.